أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب زدنا من يقين وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ألهمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك، وسرعة الفهم به، وإلهام الملائكة المقربين وخرجنا من الظلمات في الوهم، وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ويفقه قولنا. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به في الدار. Tengah. Dan hakikat Tuhan itu zat yang disembahkan dengan sebenar, dan lazimlah bahwasanya ia terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan berkandak kepadanya oleh tiap-tiap yang lainnya. Maka makna la ilaha illallah itu mereka yang disembahkan dengan sebenar pada nafsil amri itu, malaikat Allah, dan lazim daripada demikian itu bahwasanya la mustaghniyan an kulli ma siwahu wa la muftakiran ilaihi kullu ma adahu illallah. Kita dulu bahwasanya masuk atau menghimpunkan segala makna sifat ini semuanya di dalam oleh dua kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi maknanya dua kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menghipuni segala makna bagi sifat-sifat yang semuanya 50 sifat kesemuanya terhimpun di dalam kata la ilaha illallah. Maka di situ maka kerana di dalam kata pada katanya la ilaha illallah mengandungi segala sifat-sifat yang bersangkutan dengan ketuhanan, dan Muhammadur Rasulullah itu bersangkutan dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan juga dia katanya bahwasanya kalimah yang pertama iaitu kalimah la ilaha illallah memberi faedah, memberi faham akan ikrar dengan menafikan ketuhanan yang lain daripada Allah dan mengisbatkan ketuhanan itu baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana sebab kita kata tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah, maknanya Allah tu ialah Tuhan, yang lain daripada Allah itu bukan makhluk. Maka di sini pulanya akan menyata makna ketuhan, akan makna Tuhan. Katanya dan hakikat Tuhan itu mereka. Kitab sayanya mereka, setengah kitab tu zat, sebab kalau mereka pun dengan makna zat. Yani mereka yakni zat yang disembahkan dengan sebenar. Itu makna Tuhan ialah zat, suatu zat yang disembahkan dengan sebenar. Maka apabila makna Tuhan itu ialah zat, suatu zat yang disembah kepada dia dengan secara sebenar, dan lazimlah bahwasanya, dan lazimlah tak dapat tidak, mesti, dan lazimlah mestilah tak dapat tidaklah bahwasanya ia Allah Ta'ala terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan berkandak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya. Dan berkandak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya. Jadi apabila kita faham makna Tuhan, hakikat makna Tuhannya begitu, ialah suatu zat yang disembah dengan secara sebenar, lazim tak dapat tidak. Lazim dengan maknanya tak dapat tidak, pada maknanya ialah bahwasanya ia Allah Ta'ala terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain. Terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain. Yang lainnya lain daripada Allah. Tiap-tiap barang yang lain daripada Allah. Begitu dulu. Dan berkandak kepadanya, kepada Allah oleh tiap-tiap barang yang lainnya. Oleh tiap-tiap barang yang lainnya, yang lain daripadanya, berkandak tu yang lain daripadanya. Tafsir gitu, yang lainnya, yang lain daripadanya. Jadi lazim daripada makna Tuhan tu ialah zat yang disembahkan dengan sebenar. Tuhan tu ialah suatu zat yang disembahkan dengan sebenar. Maka di dalam syahadah kita, di dalam perkataan, dalam kalimah yang pertama, la ilaha illallah. La ilaha tu maknanya Tuhan. Adapun uluhiyah tu kena atas sifat, ialah ketuhanan. Maka apabila ada kalimah ilaha pada kata la ilaha illallah, ilaha tu makna Tuhan. Maka Tuhan tu ialah zat yang disembahkan dengan sebenar. Maka apabila kita ambil masuk gati pada tempat
Tuhan itu dengan kata zat yang disembahkan dengan sebenarnya, maka bunyinya tiada zat yang disembahkan dengan sebenar melainkan Allah. Tiada zat yang disembahkan dengan sebenar melainkan Allah. Jadi Allah Tuhan. Yang lain bukan. Allah Tuhan, yang lain bukan. Maka faham daripada di situ dengan secara lazim, dengan secara tak dapat tidaknya, mestilah Allah Ta'ala itu terkaya daripada yang lain. Dan juga mesti daripada kata Allah Tuhan yang lain bukan tu ialah berhajat kepada, berkandak kepada Allah oleh segala benda yang lain daripada Allah. Kalau tidaknya tidak dikatakan Tuhan. Kalau tidaknya tak dikatakan Tuhan. Tengok. Kemudian katanya, dan lazimlah bahwasanya ia Ta'ala terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya lain daripada Allah. Kita tengok kalimah terkaya dan kalimah berkandak. Maka dua kalimah ni adalah dua kalimah yang berlawanan. Kalau katanya terkaya, tidak berkandak. Kalau kata berkandak, tentu tidak terkaya. Sebab dua-dua kalimah ni ialah berlawanan. Terkaya maknanya, kalau kata terkaya maknanya tak berkandak. Kalau kata berkandak maknanya tak terkaya. Kita bagi jelas di sini dulu. Terkaya, kalau nak tafsir apa makna terkaya tak berkandak itulah. Berkandak tu apa dia? Tak terkaya. Begitu. Kemudian terkaya itu satu daripada perkara yang lazim daripada makna Tuhan. Tapi terkaya daripada yang lain. Berkandak pun satu perkara yang lazim daripada makna Tuhan. Tapi berkandak tu berkandak kepada Allah oleh tiap-tiap yang lain. Jadi maknanya kita susunkan perkataan tu bagi jadi elok supaya tak jadi keliru. Jadi katanya dan lazim bahwasanya ia Allah Ta'ala terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain. Maknanya terkaya oleh Allah daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya. Terkaya oleh Allah daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya. Berkandak, itu dah betul susunan dia. Berkandak kepadanya, ini berkandak oleh tiap-tiap barang yang lain daripada Allah kepada Allah. Kita susun jadi elok supaya tak jadi keliru. Yang pertama terkaya, jadi terkaya oleh Allah. Kita susun perkataan dulu jadi elok. Nanti kita faham belakang selepas tu. Jadi satunya terkaya, yang terkaya oleh Allah.
daripada tiap-tiap barang yang lain. Daripada Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya berkandak, yakni berkandak oleh tiap-tiap barang yang lainnya lain pada Allah. Berkandak tu kepadanya, kepada Allah. Itu dua perkara yang lazim daripada makna Tuhan. Yang ialah makna dianya ialah zat yang disembahkan dengan sebenar. Habis itu apa makna terkaya, apa makna apa makna terkaya, apa makna berkandak, itu lagi akan datang, akan dicerita. Cumanya di sini nak beritahu bahawasanya lazim daripada daripada makna ketuhanan itu tak dapat tidak kena ada terkaya, kena ada berkandak. Dia terkaya Allah daripada yang lain, lepas Allah Ta'ala daripada yang lain, Allah tak berajak kepada yang lain. Dan yang lain pulanya, lain daripada Allah, berkandak kepadanya, kepada Allah. Berkandak, nanti tanyalah, berkandak oleh tiap-tiap yang lain kepada Allah, berkandak macam mana? Yang besar sekalinya, nak ada yang lain berkandak kepada Allah pada menjadi. Begitu. Berkandak oleh yang lain kepada kepada makan minum kalau kita manusia. Berkandak oleh yang lain, berkandak oleh manusia kepada makanan, berkandak kepada Allah kepada makanan yang diberi oleh Allah. Banyaklah. Jadi dua perkara ini terkaya ini sifat bagi ini sakut dengan zat bagi Allah. Berkandak ini kembali kepada perbuatan Allah. Nanti makna semuanya akan jelas pada uraian lagi akan datang, sebab di sana dia akan cerita makna istighna tu apa makna, iftikar tu apa makna. Kita boleh jelas daripada uraian lagi akan datang. Maka tengok terus lagi. Maka makna la ilaha illallah itu mereka yakni zat yang disembahkan dengan sebenar pada nafsil amri itu malaikat Allah. Ini kita nanti dulu. Nanti dulu ulang balik. Kita ulang balik pada masalah pada katanya dan bahawasa kalimah yang pertama. Kita ulang balik di situ. Dia katanya kalimah yang pertama iaitu la ilaha illallah memberi faedah akan ikrar dengan menafikan ketuhanan daripada yang lain daripada Allah. Menafikan ketuhanan yang lain daripada Allah. Mana yang lain daripada Allah bukan Tuhan. Dan mengisbatkan diakan ketuhanan baginya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya yang Tuhan tu ialah Allah. Yang jadi Tuhan tu ialah Allah. Jadi maknanya di situ kita dah membersihkan Tuhan Allah, yang lain bukan. Maka tilik kepada makna Tuhan tu pula apabila kata yang lain tu bukan Tuhan ialah Allah, yang lain daripada Allah tu bukan Tuhan. Maka tilik kepada makna Tuhan itu ialah yang disembahkan dengan sebenar. Maka di situ zahirlah. Di situ zahirlah. Zahir macam mana? Sebab
Dia apabila kita kata la ilaha illallah, ikrar memberi faedah akan ikrar, akan pengakuan bahawasanya Allah ialah Tuhan, yang lain daripada Allah. Yang lain daripada Allah bukan Tuhan. Jadi di situ maknanya Tuhan ialah satu saja. Di situ bahwasanya Tuhan satu saja, ialah Allah, yang lain bukan dia Tuhan. Maka apabila di situ maka kita boleh faham makna hakikat Tuhan, maknanya Allah ialah Tuhan. Dalam pengakuan tadi, makna yang kedua katanya mengisbatkan dia kan ketuhanan bagi Allah. Mengisbatkan ketuhanan bagi Allah, maka maknanya Allah satu ialah Tuhannya. Maka lazim daripada itu maknanya Allah terkaya oleh Allah daripada tiap-tiap barang yang lain. Barang yang lain tu apa dia? Ialah yang bukan Tuhan. Yang kata tadi, sebab dalam ikrar, dalam perkataan la ilaha illallah memberi faedah ikrar dua perkara, ialah menafi ketuhanan daripada yang lain daripada Allah, dan yang kedua mengisbatkan ketuhanan bagi Allah. Maka lazim daripada makna ketuhanan itu ialah terkaya Allah daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya. Apa dia, mana dia barang yang lain daripadanya? Ialah barang yang lain daripada Allah yang kita menafi ketuhanan daripadanya tadi. Sebab dalam kalimah la ilaha illallah ada dua pengakuan, dua ikrar. Satu menafi ketuhanan daripada yang lain daripada Allah, mengisbat ketuhanan bagi Allah. Maka apabila tengok kepada lazim bagi makna ketuhanan, terkaya oleh Allah daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya, daripada Allah. Barang yang lain daripadanya tu ialah yang kita menafi ketuhanan daripada dia tadi. Kenapa benda tu tadi? Dan makna yang kedua pula, dan berkandak kepada Allah oleh tiap-tiap barang yang lain. Barang yang lain itu ya yang lain yang bukan Tuhan. Jadi maknanya sekarang kita boleh bagi bahawasanya ada dua yang jadi Tuhan, yang bukan Tuhan. Jadi dengan secara besar-besarnya, yang ada yang jadi Tuhan, yang bukan Tuhan. Yang jadi Tuhan, yang bukan Tuhan, mana bukan Tuhan itu ialah makhluk. Jadi maknanya sekarang kita boleh jelas bahawasanya fil wujud tak lepas daripada dua perkara. Ada kalanya Tuhan, ada kalanya bukan Tuhan. Jadi benda yang ada kalanya Tuhan, ada kalanya bukan Tuhan. Allah Tuhan, yang lain bukan. Maka dua tu saja. Sebab tu dia tak lepas daripada khalik dengan makhluk. Tak lepas daripada dua perkara. Sebab tu apabila kita nak apabila kita tengok kepada sesuatu, tengok kepada sesuatu yang disembah oleh ahli agama yang lain daripada agama Islam tu, kita tengok dia sembah berhala ke, tengok dia sembah lembu ke, masalah, maka kita boleh fikir, kita boleh kata, tak pasal ni sembah kepada makhluk, sembah kepada batu, sembah kepada makhluk, sembah kepada besi yang dibuat berhala, sembah kepada makhluk. Sebab kita dah faham bahawasanya ada dua saja. Ada dua saja. Mana dia? Satunya Tuhan, yang keduanya Tuhan tu dikatakan Khalik, yang menjadi. Yang keduanya ialah bukan Tuhan. Yang bukan Tuhan tu dikatakan makhluk. Makhluk kesemuanya. Sebab tu apabila kita tengok kepada
agama yang lain sembah kepada api, kita kata dia ni menyembah kepada makhluk, tak sembah kepada Khalik. Maknanya sembah kepada makhluk, tak sembah kepada Khalik. Itu maknanya kita dah faham bahawasanya ada dua, tak lepas pada dua perkara. Maka senang saja, Allah tu Tuhan, yang lain tu bukan. Yang lain bukan Tuhan. Maka apabila begitu, apabila katanya Allah tu Tuhan, yang lain tu Tuhan, apabila pergi sembah kepada api, maknanya bukan dia, apabila ada manusia, satu golongan manusia sembah kepada api, maknanya sembah tak kena dengan tempat. Apabila kita tengok satu golongan manusia itu sembah kepada lembu, kita boleh tahu sembah tak kena dengan tempat, itu dikatakan bukan dengan sebenar. Sebab dia tak lepas daripada dua perkara. Satunya Tuhan, satu Khalik dan makhluk. Tak lepas daripada dua perkara itu. Maka Khalik satu saja ialah Allah. Yang lain pada Allah makhluk kesemua, bukan Tuhan kesemua. Walaupun api, walaupun apa sekalipun, maka kalau sembah kepada yang apabila disembah kepada makhluk, maknanya sembah tak kena dengan tempat. Maka apabila sembah kepada Allah, maka sembah kepada Allah ialah sembah kepada Tuhan yang sebenar. Maka nak boleh panggil kata Tuhan itu lazim, mesti, tak dapat tidak, kena ada dua perkara ini ialah terkaya dan iftikar. Kalau tidak ada dua perkara ini, maka tak dikatakan Tuhan, tidak dikatakan zat itu ialah zat yang jadi Tuhan. Tak dapat tidak. Nak bandingnya macam ni lah. Kalau kita katanya ular masalan. Lazim daripada ularnya, tapi lazim pada adat saja. Ular ni tidak ada kaki. Nah, sebut kata ular tidak ada kaki. Maka kalau ada kaki, maka tentu sama sekali bukan dia ular. Sebut kata burung pula mesti bersayap. Lazim daripada apabila kita kata burung mesti ada sayap. Tidak ada telinga. Tidak ada daun telinga. Mesti ada paruh. Mesti ada sayap. Gitu. Lazim daripada kata burung mestinya begitu. Kena ada sayap. Tidak ada daun telinga. Maka tiba-tibanya kalau kita tengok suatu binatang tidak ada sayap, maka tak boleh nak kata burung. Boleh jadi lembu, boleh jadi kambing dan sebagainya. Begitu. Maka begitu juga. Hakikat Tuhan ialah suatu zat yang disembahkan dengan sebenar, maka lazim daripadanya ialah terkaya. Satunya mesti nak jadi Tuhan tu mesti terkaya daripada barang yang lain. Dia tak berajak, sebab terkaya makna apa tadi? Terkaya boleh dikatakan tak berajak. Tengok, nak jadi Tuhan, nak boleh kata Tuhan, satunya ada, tidak dijadi. Tengok. Lagi akan datang, dia akan cerita termasuk di bawah makna terkaya itu wujud kidam baqa' mukhalafah hingga seterusnya. Maka tengok setengah daripada sifat yang masuk di bawah makna terkaya, ada Allah, ada wujud, ada Allah, ada yang zati. Maka ada Allah, adakah dia tu berhajat kepada yang lain menjadi? Tidak. Itu setengah daripada makna terkaya.
Dan begitu juga berkehendak, maka terkaya saat itu yang saya katanya terkaya ini kembali kepada zat, bersangkut dengan zat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana lagi kira atas, sebab wujud kidam baqa mukhalafah itu tersangkut dengan zat. Dan makna yang keduanya berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain. Berkehendak kepadanya kepada Allah oleh tiap-tiap barang yang lainnya lain daripada Allah. Sekiranya kalau kita katanya suatu zat itu Tuhan. Suatu zat itu Tuhan. Tapi yang lain tak berkehendak kepada dia. Maka bukan dia Tuhan. Tengok. Sebab tu kita nak katanya api masalah yang disembah oleh orang Majusi. Nah, kata api yang disembah oleh orang Majusi itu adalah Tuhan boleh ke tidak? Kita tengoklah. Terkaya ke tidak dia daripada yang lain? Dan berkehendak yang lain, berkehendak ke tidak oleh yang lain kepada dia? Maka tengok. Api terkaya ke tidak daripada yang lain? Tak terkaya. Api, nak ada api itu berkehendak kepada Allah menjadikan dia. Luput makna terkaya. Lagi pulanya api itu berkehendak oleh yang lain kepada api ke? Tak. Setengah-setengah kitanya tak berkehendak kepada api. Tengok kebanyakan kat rumah-rumah kita sekarang ni tak berkehendak kepada api. Orang zaman dulu berkehendak juga nak masak, nak apa kepada api kat dapur. Adapun sekarang tidak semuanya elektrik. Jadi maknanya kita tak berkehendak kepada api. Maka api bukan dia Tuhan. Sebab lazim daripada mana Tuhan mestinya begitu. Maka apabila begitu dia katanya apabila kita dah faham begitu, tengok dia katanya maka makna la ilaha illallah itu tiada mereka ni tiada zat yang disembah dengan sebenar. Maka makna la ilaha illallah, seperti kata tadi, maka makna la ilaha illallah, la tiada, ilaha Tuhan, illallah malaikat Allah. Maka la tiada, ilaha Tuhan, illallah malaikat Allah. Tuhan tu makna zat yang disembahkan dengan sebenar. Maka makna dia akan jadi beginilah. Maka makna dianya tiada mereka, ini tiada zat yang disembahkan dengan sebenar pada nafsil amri, pada yang sebenarnya itu malaikat Allah. Akan hasil maknanya begitu. Akan hasil maknanya begitu. Dia dah jaga tu, maka makna la ilaha illallah tu faham daripada hakikat makna ketuhanan. Hakikat makna ketuhanan tadi ialah zat yang disembahkan, hakikat Tuhan. Jadi ilaha Tuhan maknanya zat yang disembahkan dengan sebenar, maka tak dapat tidaklah makna dianya tiada Tuhan, malaikat Allah, tiada zat yang disembahkan dengan sebenar pada nafsil amri, malaikat Allah. Seperti yang kita dah kata tadi. Dan lazim daripada yang demikian itu, demikian tiada dari apa dia? Dan lazim daripada demikian itu tiada mereka yang disembah, tiada zat yang disembah dengan sebenar pada nafsil amri, itu malaikat Allah. Bahwasanya la mustaghniyan an kulli ma siwahu
wala muftakiran ilaihi kullu ma adahu illallah. Artinya tiada yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan tiada yang berkandak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya melainkan Allah. Akan hasil maknanya begitu. Jadi untuk nak senang kita faham apa yang dia nak cerita di sini, kita tulis ya. Kita tulis ya. Tulis terjemah la ilaha illallah dulu. Tiada Tuhan melainkan Allah. Kita tulis kita tulis terjemahan la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Kemudian selepas pada tulis makna terjemah la ilaha illallah, kita tafsir tentang kata Tuhan. Tuliskan tafsir pada kalimah pada kata Tuhan. Tuhan, apa dia Tuhan? Zat yang disembahkan dengan sebenar. Zat yang disembahkan dengan sebenar. Habis itu kita baca balik. Kita tak baca di Tuhan, kita baca di yang kita tafsir. Kita baca yang kita baca tiada yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Gitu kan? Dia akan jadi begitu. Dia akan jadi begitu. Jadi asalnya tiada Tuhan melainkan Allah. Tuhan-Tuhan tu apa dia? Zat yang disembah dengan sebenar. Maknanya tiada zat yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Habis tu pula tadi dia katanya lazim daripada makna Tuhan tu ialah lazim daripada makna Tuhan, zat yang disembah dengan sebenar. Apa lazim dia? Kita tulis sekali lagi pula. Tulis lazim dia. Tulis satu lagi pula. Lazim daripada Tuhan. Lazim daripada Tuhan. Lazim daripada makna Tuhan itu ialah terkaya Allah. Terkaya Allah daripada tiap-tiap barang yang lainnya
dan berkandak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya. Itu lazim. Uh, itu lazim. uh, jadi sekali lagi ya, kita tulis tiada Tuhan melainkan Allah. Nak bagi tulis kat tengah-tengah muka satu keping kertas tu kita tulis kat tengah-tengah. Kita tafsir dulu la ilaha illallah. Pada tiada Tuhan. Tuhan tu apa makna? Makna Tuhan zat yang disembah dengan sebenar. Maknanya jadi apa jadi? Tiada yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Dah jadi begitu. Kemudian tilik kepada makna Tuhan tu pula. Makna Tuhan tu apa dia? Zat yang disembah dengan sebenar. Lazim daripada dia tu apa pula? Lazim daripada makna zat yang disembah dengan sebenar, apa lazim dia? Terkaya Allah daripada tiap-tiap yang lain, berkandak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain. Itu lazim dia pula. Itu lazim dia pula. Maka cuba kita baca, tapi kita baca tiada, patut ambil kepada yang lazim. Dia tiada yang terkaya, tak jadi begitu kan? Tiada yang terkaya daripada tiap-tiap yang lain dan berkandak kepadanya oleh tiap-tiap yang lain, melainkan Allah. Akan jadi begitu. Itu kalau kita buat susunannya begitu. Boleh faham ke tidak yang saya kata tu? Itu yang dia ambil katanya, dan lazim daripada demikian itu bahwasanya la mustaghniya an kulli ma siwahu wala muftakiran ilaihi kullu ma adahu illallah. Itulah yang dia kata tu. Artinya tiada tu, tiada Tuhan melainkan Allah tu lah. Tiada yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan tiada yang berkandak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya. Itu apa dia tu? Lazim daripada makna tiada zat yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Itu dia. Tu kalau kita pecahkan makna dia, pecahkan huraian makna dia, akan jadi begitulah. Yang pertama, tunggu sekejap. Nak ambil laptop. Roy.
Saya tulis bahasa Jawi ya. Tiada Tuhan yang akhir. Maka Tuhan makna dianya, makna dia zat yang disembah yang disembahkan dengan sebenar. uh, Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Maka cara kita ambilnya, tiada cara kita ambilnya, sebab mana Tuhan tu ialah zat yang disembahkan dengan sebenar. Pada maknanya tiada zat, kita turun ke sini, kita baca. Tiada zat yang disembahkan dengan sebenar, naik balik, melainkan Allah. Kemudian lazim bagi yang ni pula. Lazim dianya ialah ialah kita saya tulis rekas, terkaya dan berkehendak. Saya tulis ringkas sebab tak muat. Sini makna, sini lazim, maka kita ambil sini, tiada zat yang tiada yang terkaya. Tiada yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain, dan tiada yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain, naik, melainkan Allah. Jadi apabila kita pecah makna, yang pertama kalinya tafsirkan makna Tuhan dulu ialah zat yang disembahkan dengan sebenar. Kemudian tilik kepada makna Tuhan itu ialah terkaya dan iftikar. Terkaya dan berkehendak. Maka apabila kita tengok makna la ilaha illallah, tengok kepada makna lazim dia. Tengok kepada makna lazim dia, maka akan jadi tiada yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain, dan tiada yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain, melainkan Allah. Naik balik. Maka semuanya semuanya dihurai daripada makna Tuhan. Semuanya huraian bagi makna Tuhan semua. Begitulah. Maka kalau kita katanya tiada Tuhan melainkan Allah, apa makna?
Apa makna mengikut, apa makna la ilaha illallah mengikut tafsir makna Tuhan ialah tiada zat yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Apa makna mengikut lazim dia? Tiada zat yang terkaya hingga seterusnya. Maka sikit lagi pula dia akan masuk di bawah terkaya dan di bawah berkanda ini beberapa sifat bagaimana lagi akan datang. Satunya wujud, misalan wujud masuk di bawah di sininya kudrat, masalah. Maka setengah daripada nak jadi terkaya mesti wujud zati. Setengah daripadanya. Nak berkanda oleh yang lain kepada Allah, mestilah Allah berkudrat. Maka cuba kita kata, ambil sini pula. Ambil di wujud ni pula. Kita katanya, tiada yang wujud melainkan Allah. Kalau nak ambil satu-satu. Apa lagi? Tiada yang qadim melainkan Allah. Apa lagi? Qidam, baqa. Tiada yang kekal melainkan Allah. Tengok mana berkandak pula. Kudrat. Tiada yang kuasa melainkan Allah. Apa lagi yang masuk di bawah berkandak? Iradat. Tiada yang berkandak melainkan Allah. Apalagi masuk di bawah berkandak? Ilmu. Tiada yang berilmu melainkan Allah. Itulah sebab tu dia katanya dan menghimpunkan segala makna sifat ini semuanya masuk dalam kata la ilaha illallah. Jadi 41 perkara semuanya masuk di dalam katanya la ilaha illallah. Itulah cara huraiannya. Maka untuk hari ini kita akhir di situ dulu pada katanya dan bermula ini lazim menghimpun ia akan segala aqaid yang bergantung dengan Tuhan, maka istighna'nya ta'ala itu artinya terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم انا نستعين كما قرأنا وما فصلنا وما سمعنا فردد علينا وافتح يدنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. InsyaAllah 10 minit lagi kita sambung kitab Baqarah ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkaya. Tak dapat dengar apa dia cakap tadi.